forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loman penilaian tinggi bukti keyakinan Sultan Johor terhadap Anwar Ibrahim. Di akhir nanti kita akan komen macam biasa. Kerajaan Madani tu penilaian tinggi dan positif yang diberikan oleh Tuanku Sultan Johor kepada Perdana Menteri sekarang ni PM10. Apa pandangan tu? Maknanya hubungan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Johor. Saya yakin Tuanku ni dia dah banyak Perdana Menteri dia dah kenal, dan dia dah berada menjaga negeri Johor ni di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib, di bawah kepimpinan sebelum tu, di bawah kepimpinan Tun Mahathir, di bawah kepimpinan Muhyiddin, di bawah kepimpinan Ismail Sabri, kan. Mesti ada kelebihan yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini yang menyebabkan Tuanku ni memandang tinggi, ke bawah diri Tuanku Sultan Johor ni memandang tinggi kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar. Dan saya masih ingat lagi ketika Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, Tuanku menzahirkan seolah-olah macam negeri Johor dia anak tirikan. Maknanya dalam erti kata baginda murka lah, dan agak kecewa. Salah satu sebabnya saya tengok berhubungan isu jalan raya yang nak dibuat banyak lane yang masih tak ditunaikan oleh kerajaan persekutuan, bantuan yang patut disalurkan kepada negeri Johor, sedangkan negeri Johor ni negeri kaya yang banyak menyumbang kepada pendapatan peringkat pusat, Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dalam belanjawan yang dia bentangkan yang buat kali pertama pun dah selesai dah masalah jalan raya banyak laluan ni, dia dah lebarkan jalan raya Johor, jalan raya daripada Senai ke Kota Tinggi, so banyak dah selesai. Jadi saya rasa ini antara benda-benda yang menyumbang kepada keyakinan kebahagiaan Tuanku Sultan Johor ke atas kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey? Betul. Ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Hari ini kita nampak hubungan kita dengan Saudi sudah kembali cantik . Dulu ketika zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir, kita bermasalah dengan Saudi ni, sehingga Saudi ada sedikit kecewa dengan kita. Menteri Saudi yang menaikkan menaikkan kota haji kepada Malaysia tiba-tiba dipecat, ini semua akibat daripada tindakan Tun Dr. Mahathir dulu lah, Tapi hari ini kita tengok dengan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Tanah Suci, disambut oleh kerabat diraja Saudi, oleh Muhammad Salman, Saya nampak hubungan Malaysia dengan Saudi semakin baik, dan banyak benda lah sudah pasti akan dapat diselesaikan, terutamanya kuota haji kita mungkin akan bertambah balik, insyaAllah. Betul. Ya. Baik, pada soalan saya tadi, bagi saya lah, pandangan peribadi saya tu, PM10 dia banyak ambil risiko, bukannya langkah-langkah yang populis macam KWSP, langkah-langkah pembatasan rasuah besar-besaran ni. So, adakah ia akan memberi impak kepada coalition Barisan Nasional dengan Pakatan menjelang PRN 6 buah negeri dia tu? Sudah pastilah, sudah pasti bukan semua keputusan yang tidak populis ini akan membawa keuntungan dari segi sokongan kepada rakyat, daripada rakyat. Saya ambil contoh bila Datuk Seri Najib nak mengambil keputusan untuk melaksanakan GST, dia tahu bahawa rakyat tak nak GST sebab rakyat tak faham apa tu GST. Rakyat ingat
ianya akan membebankan rakyat. Padahal ianya akan menyebabkan peniaga-peniaga tidak boleh lari cukai. Jadi akan ada pendapatan tambahan kepada negara, sebab GST ni dia self policing, dia boleh mengawal aktiviti-aktiviti pasaran gelap, kembali menjadi perniagaan yang halal, terang, bayar cukai. Orang yang dulu under declare tak boleh under declare. Orang yang dulu boleh buat aktiviti pemindahan harga dah tak boleh buat aktiviti pemindahan harga. Sebenarnya GST itu bagus, tetapi GST ni kalau contohnya Perdana Menteri Australia hilang jawatan Perdana Menteri dia, kalah pilihan raya akibat pelaksanaan GST. Namun Datuk Seri Najib mengambil pendirian untuk melakukan apa yang betul dan apa yang baik untuk negara, bukan apa yang menguntungkan politik dia. Sebelum ni saya tidak nafikan bahawa banyak kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar sendiri sebelum dia jadi Perdana Menteri boleh juga dianggap sebagai populis. Contohnya dia nak turunkan harga minyak, contohnya apa dia? Nak Mansur Tun, kan. Namun bila dia menjadi kerajaan, pertama dia tidak terikat dengan apa yang dijanjikan sebelum pilihan raya. Kena faham apa yang Datuk Zahid janjikan dalam manifesto BN, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim janjikan dalam manifesto Pakatan Harapan, apa yang Muhyiddin janjikan dalam manifesto Perikatan Nasional, yang Mahathir, yang ni semua tak perlu laksana. Sebab tidak ada satu parti pun berjaya membentuk kerajaan secara bersendirian, dan tidak ada satu parti pun yang manifestonya diterima oleh rakyat sehingga mereka boleh memerintah. Rakyat tolak semua. Tak ada siapa boleh memerintah. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan ialah mereka tubuhkan sebuah jawatan kuasa untuk kaji manifesto BN, manifesto PH, manifesto semua, ambil yang mana yang baik untuk dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. Maknanya tak ada siapa terikat untuk melaksanakan janji yang lampau. Namun Datuk Seri Anwar ada ego dia juga. Sudah pasti dia tak nak dikatakan tidak boleh menunaikan janji yang dia pernah buat. Contohnya nak turun harga minyak. Kalau dia fikir tentang ego dia, kalau dia fikir tentang diri dia, sudah pasti dia buat juga turun harga minyak. Tetapi bila dia dah berada dalam kerajaan, dia ada data yang lengkap ke mana perginya kalau subsidi itu diteruskan. Kalau dulu zaman kita, contohnya 2014, 22.34 bilion kita bayar untuk subsidi RON95, diesel dan LPG, gas bermasak. Dan daripada jumlah 22.34 bilion ni, 70% pergi kepada kelas menengah dan the top 20, M40 dan top 20. B40 hanya menikmati 30%. So kita BN dah lama dah. Semenjak 1 Disember 2014 kita dah hapuskan subsidi petrol dan diesel. RON95, kita dah hapuskan subsidi itu. Kecuali untuk apa ni, mana tidak ada subsidi lagi. Tentang apa ni, begitu jugalah dengan beberapa benda lain. Kita dah apa ni, bab kata orang, kita dah buat proses rasionalisasi subsidi. Dan kalau kita tengok zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, bila dia menghadiri mesyuarat kos hari hidup, majlis kos hari hidup, dia mendapat briefing daripada agensi-agensi kerajaan, dan barulah dia tahu bahawa kalau dulu subsidi itu 30% pergi pada B40, hari ini tinggal 15%. Mungkin 25%. 75% pergi kepada kelas menengah dan kelas atasan. Sebab lagi besar kereta dia orang, lagi kuat makan minyak, lagi banyaklah subsidi pergi kepada orang yang tidak sepatutnya dapat subsidi. So Datuk Seri Anwar, dia buat islah, dia buat perubahan. Kalau dia fikir ego dia,
Sudah pasti dia dah jadi Perdana Menteri. Dia tak nak orang kritik dia, tak menunaikan janji. Dia kena buat. Tetapi apa guna kalau dia tunaikan janji, tetapi benda itu memudaratkan negara, benda itu tidak adil kepada rakyat. Kerana kekayaan ekonomi negara yang kita perolehi melalui kutipan daripada hasil pendapatan negara, sama ada cukai langsung, cukai tak langsung, cukai pendapatan ni semua, ianya harus dipulangkan kepada rakyat. Dan sudah pastilah priority patut diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Jadi kalau dia teruskan dengan janji dia, kalau diteruskan dengan janji dia, mungkin ego dia tu selamat. Tetapi negara akan menanggung kerugian akibatnya. Dan rakyat yang memerlukan akan terpinggir. Akhirnya bantuan yang patut diberi kepada orang yang memerlukan pergi kepada orang yang tidak sepatutnya diberikan bantuan. Yang ini kita kena faham. Okey? Komen saya, Alhamdulillah, Sultan Johor telah memberi penilaian tinggi terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat, Datuk Anwar Ibrahim telah mensantuni Sultan. Datuk Seri telah pergi di Istana Johor, jumpa Sultan Johor, menghormati. Baik hubungan dia dengan Sultan kita. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Ibrahim dapat diteruskan. Semoga kajian pondok ini terus kekal dan memberi kebaikan untuk rakyat Malaysia. Sama-sama kita beri sokongan kepada PMX kita Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.